Dan syukur kepada Allah SWT kerana kita dipilih untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat seperti mana dijanjikan oleh Allah SWT dengan lidah Nabi Muhammad SAW, iaitu akan diberi rahmat dan diberi keampunan kepada kita selagi mana kita berada dalam majlis ini, insya-Allah. Baik, terus bacaan kitab mustigah hadis kita dalam bab yang keempat, iaitu bab beriman kepada adanya malaikat. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang malaikat dan kita dah bincangkan hari itu tentang malaikat, iaitu benda yang ghaib, benda yang tak nampak, ghaib. Kemudian dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada nur, cahaya. Kemudian dia tidak, kata ulama, dia tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, malaikat ini, dan ketentuannya iaitu ianya sebagai hamba Allah yang sentiasa taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat ni adalah satu jenis makhluk yang dilengkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan persediaan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dilengkapkan kepada dia itu hanya persediaan apa-apa perkara yang tak lain tak bukan hanya dengan tujuan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, Jadi dia bukanlah daripada golongan yang menentang, iaitu golongan yang taat ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah persediakan malaikat dalam bentuk yang macam itu, kan? Dan Allah persediakan kita dalam bentuk yang macam kita ada hari inilah, kan? Iaitu mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu malaikat. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cipta, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan mereka itu dengan kelengkapan yang mana akan menjadikan mereka itu hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak dapatlah kita nak fikirkan sistem tu, kita pun kadang-kadang kita buat sistem kita, kan? Kita manusia boleh reka sistem, kan? Tapi sistem kita itu maksudnya taklah sehebat sebenarnya sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak memikirkan tentang dibuat persediaan itu, maka itu satu benda yang tak dapat kita fikirkan. Tepu fikiran kita untuk memikirkannya, jadi kalau kita belajar di sekolah dulu, kita kata malaikat, itu sajalah yang kita faham, tapi bila kita belajar di masjid ini, ketika usia kita dah lebih orang kata dah boleh lebih faham lagi, maka pengetahuan tu naklah disebati ataupun nak dihayati. Penghayatannya itu maksudnya dari sudut bukan hanya setakat percaya sahaja, bahkan merasai yang kita percaya itu ada bersama dengan kita, walaupun dia ghaib, walaupun dia tak nampak, kan? Begitu. Itu kelebihan, bila kita belajar di masjid. Kalau kita belajar di sekolah dulu, mungkin hanya orang kata malaikat itu sajalah, dia percaya, kita faham dari segi fakta itu saja, tapi tak kita tak terjemahkan dalam penghayatan kita untuk menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menurut asar, iaitu asar ni kata-kata Nabi, kata-kata sahabat, asar, kalau hadis tu Nabi, asar ni kata-kata sahabat. Sa'id bin Al-Maisab, bahawa malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Kita jelaskan tadilah, kan? Kemudian bilangan malaikat tu pula dia kata banyak yang tak dapat kita ketahui lah, macam juga bilangan para rasul, bilangan nabi-nabi yang kita tak dapat ketahui, banyak yang ketahuilah, yang tak dapat ketahui. Malaikat ini jumlahnya banyak, sebab dia merupakan, kalau kita katakan dalam bentuk kepahaman kita manusia yang mengendalikan alam ini, kita rasakan dia macam pentadbir lah, maksudnya pekerja ataupun pelaksana kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau kita katakan kalau kita ni kaki tangan lah, kalau kerajaan tu adalah kaki tangan, pegawai ni dan sebagainya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tu dia nak fahamkan kita dalam urusan tadbirnya itu, maksudnya malaikat tu sebagai hamba dia yang berkhidmat untuk dia, menjalankan perintah-perintah dia kan. Jadi jumlahnya tak dapat kira banyaknya, tapi tiap seorang kita mesti beriman bahawa adanya malaikat. Itu rukun iman ya. Kalau terseliuh sikitlah kita katakan ataupun tersingkir sikitlah, maka rosaklah iman kita ya. Maksudnya tak boleh. Kita kena yakin bahawa malaikat tu ada. Kita kena percaya kepada malaikat itu. Bilangan macam disebutkan tadi tu, dia bukan lelaki, bukan perempuan, kemudian dia daripada cahaya, kemudian dia seperti mana kita terangkan, kita faham lah maksudnya begitu. Kita kena percaya kan, secara umum, secara ijmal, maksudnya umum ni ijmal, kita faham gitu. Tapi ada juga yang kita kena percaya dan kita kena kenal mereka itu secara ijmal ya, ataupun secara tafsil. Bukan ijmal tadi, ijmal tadi maknanya secara umum. Tafsir ni satu persatu, kenal satu persatu. Paling tidak pun bila kita tak ingat, kalau orang sebut tahu dia lah tu kita tak. Itu maksudnya paling dia kata tafsil. Jadi kalau kita Nabi, kita perlu ingat bilangan Nabi iaitu 124,000 yang diketahui. Itu secara orang kata secara tafsirnya, secara umumnya maksudnya banyaklah, kita kena percaya banyaklah. Secara tafsirnya Nabi tu maksudnya 124,000. Kalau Rasul tu ada 313. Itu secara tafsir kan. Bilangan saja, nama tak tahu bukan kita katakan. Kemudian secara tafsir lagi bahawa Nabi itu ada 25 orang yang disebut nama dalam Al-Quran kan. Itu kena faham ya. Ada nama yang tak disebut dalam Al-Quran. Nabi Sis tak disebut dalam Al-Quran ya. Nabi Khidir tak disebut dalam Al-Quran kan. Yang disebut dalam Al-Quran tu maksudnya 25. Itu kita percaya dengan tafsir. Kemudian Nabi Muhammad ya, ketua sebagai seorang sebagai ketua segala rasul ya. Itu kita kena faham dengan secara satu persatu lah dia sebut begitu. Malaikat pun begitu juga. Kita kena memahami mereka ini, mengenali mereka ini secara tafsir. Tafsir tu maksudnya secara satu ya, maksudnya iaitu yang disebut kat sini 10 malaikat yang kita kena kenal secara tafsir ya. Iaitu yang pertama dikatakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril antara tugasnya iaitu menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat Jibril. Dia perantaraan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan para rasul ya, dengan para rasul. Jadi sebagai risalah, perantaraan. Itu malaikat Jibril, dan dia juga dikatakan ketua segala malaikat yang 10 itu. Kemudian kita kenal juga malaikat Mikail. Bila sebut Jibril ni kita tahu lah, ini malaikat. Kalau ada manusia, nama kamu apa? Nama saya Jibril. Jadi kita akan jadi pelik lah kan. Apa nama kamu? Nama saya Jibril. Dia kata kita rasa terperanjat, pelik kan. Sebab yang kita tahu nama Jibril itu ialah nama malaikat kan. Jadi kalau dia kata tapi kalau ada nama kita lah, dia ambil daripada nama Jibril kan, kita kata mungkin dia satu benda yang pelik lah bagi kita. Tapi bukanlah salah lah, tak salah lah kan, nama pelik. Kita faham, ini nama malaikat ni, kita faham gitu. Itu secara tafsir lah maksudnya ya. Dia sebut tu kita faham. Dia tugasnya iaitu menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad SAW ya. Wahyu lah, maknanya kata wahyu tu kalau dikatakan wahyan Quran itu ya, ada 6,666 ayat itu ya. Jadi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad ya, melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Kita faham gitulah maksudnya kan. Jadi maknanya kata Al-Quran tu maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua yang namanya Mikail. Antara tugasnya di sini iaitu mengurus hal ehwal penghidupan. Hal ehwal penghidupan ya, ataupun dulu kalau kat sekolah kita kata malaikat bagi rezeki kan, malaikat yang bagi rezeki ya, yang bagi rezeki kepada kita. Jadi maksudnya hal ehwal berkenaan dengan kehidupan
ya, maksudnya rezeki lah, ya, tumbuh pokok dan keluar hasil sebagainya, itu ya, maksudnya itu rezeki. Dia menguruskan hal penghidupan, ya, penghidupan ni penghidupan manusia, penghidupan pokok, penghidupan segala-galanya yang jenis yang kita katakan yang hidup memerlukan kepada kehidupan itu. Kemudian yang ketiga iaitu malaikat yang bernama Israfil. Ya, Israfil ni iaitu antara tugasnya meniup sangkakala. Ni tugasnya meniup sangkakala. Ya. Berapa kali sangkakala dia tiup? Tugasnya kita nampak mudah aja, malaikat Israfil ni dia tiup sangkakala saja, kan? Mudah saja kan. Tapi maksudnya itu antara tugas dia, ya. Tugas dia maksudnya melaksanakan kata-kata kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan meniup sangkakala, kan. Kemudian yang keempat dia kata malaikat Israel. Israel ni malaikat yang selalu kita takutlah, ya. Dulu ada lagu bila Israel datang memanggil, kan. Lagu tu pernah kena gam tu. Lagu tu kena gam, kan. Tak boleh nyanyi lagu tu, kan. Kita tu ketika itu pelik kan. Itu keadaan tu, kan. Tak boleh, kan. Sebab itu Israel dia menakutkan. Hak lagu yang lain-lain tu mana kita boleh pula, kan. Okey, ya, yang antara tugasnya iaitu mana kita mengetuai malaikat yang mengambil nyawa Israel ni. Dia mengetuai malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. Maksudnya malaikat yang ambil nyawa ni bukan Israel saja, banyaklah. Banyak. Sebab itu dalam kisah ketika nak sakaratul maut itu, dalam satu hadis dalam kitab Tamil Wafilin, ada menceritakan tentang bila seseorang tu sampai kepada akhir hayatnya ataupun dia nak nazak, kan. Ketika itu dia akan merasai, ya, kalau jenazahnya itu ataupun kita katakan kalau dia tu orang-orang yang beriman, maka dia akan dapat melihat, ya, malaikat-malaikat yang mengelilingi dia hidup, keliling dia itu ketika dia nak nazak itu. Dalam jarak mata, sejauh mata memandang, ramai malaikat mengelilingi dia dengan pakaian yang putih, kan. Ketika itu dia tahulah ketika itu dia adalah dalam keadaan yang baiklah, maknanya dia akan diambil nyawanya oleh malaikat Israel itu dengan keadaan yang baik. Tanda-tanda tu dah ada ketika itu. Dia tak rasa risaulah, tak rasa gelisahlah, kan. Kalau dia tahulah, maknanya dia tak rasa gelisah, dia rasa mudah saja. Itu jalan-jalan menuju kepada husnul khatimah tu dikatakan. Dia tak rasa susah, kan. Sebab apa? Sebab ada nanti bila dia dah habis dah, bila dia nazak, bila dia dah habis nyawa dah diambil oleh malaikat Israel, malaikat yang lain pula tu dah bersedia dah dengan kain kapan, yang ambil kain kapan daripada syurga tu, ya, dah habis dah kain kapan itu, kemudian ambil dia tu daripada tangan malaikat, kita sebut tangan lah, kan. Malaikat dia tak tahu ada tangan, kita ada tangan, ya. Dia ambil daripada malaikat Israel tu, kemudian dia terus kapan dengan kapan daripada syurga, kapan daripada syurga yang baunya wangi dan sebagainya. Kemudian barulah dibawa naik ke langit pertama, langit kedua. Ni ada perbincangan lah, langit kedua, langit pertama, kan. Sampai ke langit yang pertama tu ditanya oleh malaikat-malaikat yang duduk di langit pertama tu, ya, siapa ini, kan, contohnya bukan bahasa kita lah, siapa ni, ya, yang baunya sangat wangi ni sebenarnya. Jadi malaikat yang bawa tu beritahulah ini dia si fulan bin si fulan, okey. Jadi dia pun marhaban bikum, datanglah, selamat datanglah, begitu, kan. Teruslah naik langit yang kedua, langit yang ketiga, sampailah kepada aras, ya, aras, sampai kepada aras. Jadi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi sampai kat sana, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya, kepada malaikat ini hamba yang baik, kan. Jadi mana hamba yang baik, jadi bagilah kitab kepada dia dengan tangan kanan, catatan hidup dia dengan tangan kanan. Kemudian bawa dia balik dengan baik ke alam kubur, dalam kubur dia tu, dalam kubur tu, bawa dengan alam kuburnya itu. Dia kata itu, dia kata yang baiklah, maknanya ruh yang baik, kan. Bawa balik ke dalam kubur dia dengan keadaan yang tenang, kan. Itu ruh yang baiklah. Di sebaliknya kalau ruh yang tak baik, kita kata kalau orang tu dia tak baik misalnya, dia akan merasa di keliling dia tu ada malaikat-malaikat
yang tunggu nak mengambil nyawanya itu oleh malaikat Israel ni, nak ambil nyawanya itu. Kemudian dia, sebab dia daripada golongan yang tak baik tadi, maka dia akan diambil oleh malaikat yang tak baik itu, nak dibawa nak dibawa, maknanya nak dibawa naik ke atas jugalah, tapi tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan campak kan begitu tadi untuk keadaan dia. Kalau cerita kitab Tanbihul Furin ada menceritakan tentang hal ini, hadis ni. Jadi itu antaranya lah. Jadi maksudnya sebut kat sini Israel ni ketua dia ketua, maksudnya ramai lagi lah yang lain mereka. Itu juga yang rezeki tadi pun serupa juga dia banyak lagi malaikat-malaikat yang lain. Kemudian seterusnya yang keempat tadi, yang kelima dia kata malaikat ketua malaikat syurga. Malaikat syurga iaitu yang dinamanya Ridwan. Ni adalah nama orang Ridwan kan. Disebut nama kamu apa? Ridwan. Jadi kita pun tak, sebab jadi kebiasaan bila kita kan. Jadi kalau sebut namanya Jibril tadi kan, jadi kita tak kan. Kalau sebut nama kamu siapa? Israel. jadi kita terperanjat kan keadaan itu kan. Jadi namanya Ridwan, ini biasa Ridwan. Iaitu yang menjaga syurga kan. Kemudian yang seterusnya yang keenam, malaikat yang menjaga neraka dipanggil Malik ataupun Malikuz Zabaniyah Malikuz Zabaniyah. Malaikat ni dengan suara yang kasar, yang begitulah ketua penjaga kan, begitulah kita katakan keadaan dia. Kemudian yang ketujuh iaitu dia kata, dan yang ketujuh malaikat yang bergelar 7 dan 8 iaitu malaikat yang bergelar Raqib dan Atid ataupun dikenalkan dengan Kiraman Katibin Kiraman Katibin, iaitu dua malaikat yang bernama Raqib, Atid. Raqib tu dia menulis kebaikan, Atid ni menulis kejahatan. Ada hadis juga yang menceritakan, sebab tu ada Nabi kata, ada hadis Nabi mengatakan apabila kita nak melakukan suatu kebaikan, kita akan dapat 2 pahala kan. 2 pahala kan. Pahala yang pertama kita nak niat buat baik tu dapat pahala dah kan. Pahala yang kedua iaitu kita buat. Macam kita niat tadi nak datang ke surau, kita datang ke masjid ni kan, nak niat dah dapat dah 1 pahala, dah dicatat dah oleh malaikat Raqib tadi kan, dicatat dah. Hak yang belum buat lagi, bila kita dah buat baru dia catat benda itu kan. Dia dah 2 pahala dia dapat kan. Tapi bagi orang yang buat, kita kata malaikat yang dia nak buat jahat, dia niat nak buat jahat, tapi dia belum tulis lagi. Ketika itu malaikat yang Atid ni nak tulis dah kan. Tapi malaikat Raqib kata, kamu jangan tulis lagi, tunggu dulu sampai dia buat baru boleh tulis kan keadaan itu. Jadi keadaan ini adalah kisah-kisah menceritakan kenapa jadi begitu kan. Kenapa Allah bagi ruang. Kadang-kadang bila dia niat nak buat jahat, tapi kadang dia terlupa. Lepas tu dia tak jadi buat. Itu kebaikan yang ada di sebelum catat tadi tu kan. Kalau catat dah maksudnya dah tak boleh padam lagi dah kan keadaan itu. Bab tu bab keburukan. Dan Kiraman Katibin. Menulis amal manusia. Jadi kita belajar dekat sekolah dulu, kalau tulis amal manusia kita tulis biasa lah kan, gitu kan. Tapi kalau hari ini kita belajar dengan keadaan usia kita yang macam ini, dalam keadaan fikrah kita yang lebih baik daripada hak yang masa sekolah dulu, maka ketika ini kita akan rasa takut ni nak buat ni nanti ditulis kan. Kita rasa takut nak buat. Jadi kita rasa macam benda tu, kita yakin benda tu ada, rasa dia ada di kiri kanan kita kan, mencatatkan segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 iaitu malaikat mungkar dan nangkir. Iaitu mungkar yang akhirlah, malaikat mungkar nangkir yang dalam kubur menyoal yang tugasnya ialah menyoal orang yang mati itu dia kata mungkar dan nangkir. Jadi ini 10 malaikat yang kita kena secara tafsil. Tafsil ni maksudnya bukanlah mesti hafal satu persatu, Jibril, Mikail, Israfil, Azrail tafsil ni maksudnya sekurang-kurangnya bila sebut tu kita tahulah ini malaikat kan. Begitu maksudnya, bukanlah mesti nak kena hafal macam kita sekolah dulu kita hafal kan, kita hafal satu sampai buat lagu lah, menyanyi lah kan. Jadi begitu kan. Kalau itu lagi baiklah maksudnya kan, lebih baiklah begitu kan. Tapi sekurang-kurangnya maksudnya kita kena tahu ini dia malaikat
kan. Nama-nama malaikat yang wajib kita percaya, kita secara tafsir satu persatu. Baik, kesimpulan daripada 10 malaikat yang kita percaya dengan secara tafsir ni. Di sinilah nak menentukan sama ada seseorang itu letak iman dalam dadanya itu, ya, maksudnya dia beriman ataupun tidak. Bila dia beriman dengan malaikat ni, maksudnya segala kegiatan dia, kan, diperhati oleh malaikat. Allah jelaslah, ya, Allah jelas, malaikat sentiasa berada. Dan di sini juga kita kata malaikat ni bukan hanya setakat dia bertugas, dan tugasnya ini juga memberi hubungan antara manusia, hubungan antara kita. Maksudnya malaikat yang kita ni ada hubungan. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis ada malaikat yang mendoakan kita, ya, mendoakan kita. Macam kita katakan duduk dalam majlis yang macam ni sekarang ni, kan, kerana Allah bagi rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis yang macam ni, malaikat sedang kembangkan sayapnya. Tapi kita tak nampak lah. Tapi lah hadis menyebutkan, mengatakan bahawa ketika kita duduk dalam majlis ilmu ni, majlis yang menghadap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka majlis ini dikatakan majlis yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja majlis lah, ya, macam kita kata lepas kita semayang Isyak nanti, kita ada majlis bacaan surah Al-Mulk, itu pun majlis juga, kan, majlis juga, serupa juga lah, majlis juga Al-Mulk. Jadi sama, kan, apa saja majlis yang berkaitan dengan agama lah kita katakan, ya, mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat sentiasa menangkan sayapnya. Tanda Allah memberi rahmat kepada kita. Itu di sini ada lah, ya. Kalau kita semayang tadi pun ada malaikat tu bersama dengan kita. Syaitan ada tak? Ada juga, kan. Begitu keadaannya, ada, kan. Baik. Jelasnya dia kata di sini, jadi bila keadaan ni kita faham, maka belajar kita ketika ini bukan hanya setakat kita nak ambil fakta saja, nak tahu ini malaikat Jibril, ini Mikail, bilangannya berapa dan sebagainya. Tapi dalam keadaan bila kita belajar ni, kita kena, keyakinan kita itu akan dapat kita resapkan dalam hati kita, bahawa boleh menjadikan kita takut kalau sekiranya kita ni tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab malaikat ni ada bersama dengan kita. Kalau kita katakan, kalau kita pun kadang-kadang kalau ada orang bersama kita, kita malu nak buat sesuatu, kan, sebab kita nampak orang itu. Tapi yang ini kita tak nampak dia, tapi dia nampak kita, kan, dia tahu kita bersama dengan kita. Itu lagi, maksudnya kalau itulah, sebab itu yang dikatakan bila Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Disebut ihsan tu maksudnya dia kena merasai lah, begitu. Ihsan tu merasai bahawa dia buat sesuatu perkara itu, contohnya dia sepatutnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buat benda itu, dia nampak. Kita semayang tadi, ya, kita semayang tu kita nampak Allah tu di depan kita, tapi kita tak nampak Allah. Tapi Allah kata, kamu tak nampak Allah, tapi Allah nampak kamu. Jadi maksudnya di sini kita semayang tu macam kita nampak Allah Subhanahu, perlakuan kita itu dia katakan ihsan. Ikhlas lah maksudnya. Kita buat tu mengikut spek seperti mana yang kita dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada orang perhati kita. Orang perhati kita yang kita. Yang perhati kita itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang ada di kiri kanan kita. Jadi pahaman inilah yang kita kena masukkan dalam diri kita, yang menyebabkan dikatakan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak melakukan perkara-perkara mungkar dan melakukan perkara-perkara ma'ruf, buat perkara yang baik dan tidak melakukan perkara yang mungkar. Ini dia punya cek saja, orang yang cek kita, maksudnya begitu. Kalau kita rasa begitu, maka selamatlah kita, ya. Macam kita bawa kereta lah, tengok 90, ni selamatlah kita kalau kita ikut 90, kan. Tapi kalau kita tengok, kita buat tak kisah aja, ataupun kita buat tak tengok aja, jadi akan binasa lah, begitu keadaan. Baik, jelas di sini dia kata malaikat secara umum mempunyai berbagai-bagai tugas yang disebutkan tadi. Ada yang ditugaskan mengenai undang-undang kejadian alam, ya, undang-undang.
seperti menghindarkan, kita katakan mengedarkan cakawarla, maksudnya cakawarla tu langit, bulan, bintangnya itu, ataupun menurunkan hujan, hujan tu, kerja-kerja ni, walaupun kerja tu kerja Allah, berarti itu urusan yang ditadbirkan oleh malaikat. Ataupun dia kata menumbuhkan pokok-pokok yang kita tanam, menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ataupun kita katakan menjadikan tanaman-tanaman kita itu subur, berbuah, kan. Jadi semua kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala yang mana urusannya dilaksanakan oleh para malaikat ini, ataupun angin, ribut, taupan, semua itu, awan bergerak ke kanan ke kiri, kita katakan, panas yang turun itu, yang panas itu kemudian dapat, kalau kita belajar lagi sainsnya, dia ambil ni air itu naik ke atas kemudian jadi hujan. Itu semua kerja-kerja yang dilakukan oleh kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada para malaikat ini, gunung ganang yang naik, kita katakan gempa bumi yang berlaku, lautan yang kita kata bergelora dan sebagainya, itu semua dikendalikan, diuruskan oleh para malaikat ini. Dan tak sunyilah malaikat ni dia menguruskan tentang kehidupan manusia. Macam hari inilah, macam kita duduk sekarang ni, malaikat cuma mengembangkan sayap, jadi kehidupannya, maknanya menguruskan tentang kehidupan manusia. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta manusia ni jadi orang yang baik, dia berdoa. Ini malaikat, kan, kita katakan tu kerja dia, kan. Jadi maknanya malaikat dengan manusia tu tak dapat kita pisahkan. Kita saja tak dapat. Kalau kita ada ilmu, kita tahu, maka bakti malaikat tu sangat berharga kepada kita, kan. Mungkin kita belajar di sekolah tu hanya setakat kita nak tahu malaikat saja, tapi kita tahu bakti dia, tugas dia tu maksudnya bukan untuk menyempurnakan, orang kata, pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Baik, ada pula dia kata yang ditugaskan mengenai al-ihwal yang berhubung dengan manusia. Ni dalam hadis ada menyebutkan, sempat saya baca hadis ni, insya-Allah sempat yang ada yang ditugaskan mengenai kejadian manusia dalam kandungan rahim ibu. Bila manusia tu nak jadi dalam rahim ibu, kita katakan dalam rahim ibu, dalam rahim seorang wanita itu dah kerja-kerja malaikat tu. Kalau kita tengok bagaimana Maryam, malaikat Jibril masukkan, dia katakan satu barang, satu benda dalam poket baju dia, kita katakan itu. Ada kisahlah menceritakan begitu, itu masukkan gitu. Ada kisah menceritakan tentang hal yang itu. Jadi maksudnya malaikat lah, kerja malaikat semua. Baik, kita tengok hadis yang menceritakan tentang ini, tentang kejadian manusia yang diuruskan oleh malaikat juga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah wakalla birrahima malakan yaqul ay rabb nutfatan ay rabbi alaqatan ay rabb mudghatan fa idza arada Allah an yaqdiya khalqaha qala ay rabbi syaqiyun aw sa'idun zakarun au unsa famar rizqu wa mal ajalu fayaktubu kadzalika fi batni ummihi. Al-Bukhari wa Muslim wa Imam Ahmad. Dari Anas bin Malik, Anas Malik lah, Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat berhubung dengan peringkat-peringkat kejadian anak dalam kandungan rahim ibunya dan keadaan-keadaan yang akan dilalui dan didapatinya. Apabila air mani, air benih itu jatuh ke dalam rahim, malaikat bertanya, anak benih itu maksudnya
apa istilah sains sperma masuk itulah kata kan, maknanya benih laki-laki masuk dalam benih perempuan, sperma dengan apa istilah sains lah. Jadi bila masuk dia kata jatuh ke dalam rahim, malaikat bertanya, ya Tuhanku, ya malaikat tanya Allah SWT, ya Tuhanku, air benih ini akan disempurnakan kejadiannya atau tak, ataupun tidak, nak jadi tak jadi, kan itu malaikat tanya. Kemudian ya Rabbi, ya Tuhanku, bila dah ditanya begitu, dia tanya lagi, darah seketut ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak. Maknanya setiap jatuh je air mani ditanya, nak jadi tak jadi, jadi okey, jadilah tanah, jadilah darah dulu kan, daripada mani itu akan jadi darah. Bila dah jadi darah dah dah sempurna jadi darah dah, kita katakan daripada mani itu dah jadi darah dah. Dia tanya lagi, ya Rabbi, darah seketut ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak, darah ni nak jadi tak? Bila jadi darah dia akan jadi daging kan, jadi kan dikatakan jadilah dia daging tadi kan. Kemudian ya Tuhanku, kata lagi, daging seketut ini akan disempurnakan kejadiannya ataupun tidak, daging ini nak jadi tidak. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang dah jadi dah tapi dia gugur kan, tak jadi kan, begitu keadaan dia kan. Maka apabila Allah hendak sempurnakan jadinya seorang anak itu, malaikat bertanya lagi, ya Tuhanku, dia kata, adakah ini seorang yang bernasib? Tuhan kata jadilah kan, jadilah dia seorang anak tadi ya. Adakah dia seorang yang bernasib celaka atau nasib bahagia? Jadi kadarnya tu macam mana, ketentuan dia tu macam mana, dan nak tulis dah tu ketentuannya, lelaki kah atau perempuan kah kan, tu ditanya, malaikat tanya. Setelah malaikat mendapat jawabnya, maka ia menulis sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang anak itu dalam perut ibunya, anak tu dalam perut ibu dia dah tulis dah ya, itu dia, Allah dah tulis dah ya, ketentuan dia, ketentuannya, keadaan dia lah, daripada dia jadi sampailah keadaan dia mati. Kalau kita sekarang ni, keadaan kita jadi dalam perut ibu kita tak tahulah macam mana kan. Bila kita dah keluar, mungkin masa balik, masa tamyiz tu pun kita ingat sikit kot kan, mumayyiz tu kita ingat sikit kan, lepas tu jadi sampai sekarang ni kita tahulah nasib kita macam mana kan, sampailah sekarang ini. Itulah ketentuan yang Allah tentukan kepada kita. Lepas ni kita tahu tak, kejap lagi kita tak tahu. Itu ketentuan yang Allah tentukan kan kepada kita. Kejap lagi kita tak tahu macam mana kan, tapi kita sentiasa mengharapkan yang ketentuan yang baik lah. Maksudnya ketentuan ni baik, maksudnya kita nak ketentuan yang baik itu berlaku kepada kita. Jadi itu cerita tentang malaikat ya, tentang hadis. Jadi hadis ini nak menceritakan kepada kita, dia kata bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada malaikat yang ditugaskan Tuhan Allah mengenai peringkat kejadiannya. Peringkat kejadian itu Allah ya, melalui dari jatuhnya air mani ke dalam rahim ibunya sehinggalah dia cukup sifat sebagai seorang manusia, dan malaikat indah juga yang akan menulis segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi rezekinya, dari segi ajalnya kan, dari segi jentinanya dan sebagainya. Itu cerita malaikat dengan manusia kan. Baik, seterusnya kita tengok hadis yang berikutnya. Ini cerita-cerita yang berkaitan dengan malaikat ya. Iaitu di antara malaikat juga ada yang ditugaskan memerhati amalan-amalan manusia. Ni bila kita dah ni amalan manusia. Jadi amalan tu dua lah, satu amalan baik, satu amalan jahat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wal wa malaikatun bin nahar wa yastami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim
kaifa taraktum ibadi fayaqul taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Al-Bukhari. Ni cerita kita ni. Makna hadis ni dia kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti malam dan siang. Dia malaikat tu naik silih berganti malam dan siang, dia naik naik. Kedua-dua puak ini berhimpun pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Dia naik waktu sembahyang subuh, waktu sembahyang asar, naik turunlah, ya, ada shift lah, naik turun gitu kan. Ini malaikat. Setelah itu puak yang bermalam dalam kalangan kamu, ya. Dia kata setelah itu puak yang bermalam dalam kalangan kamu naik, ya. Lalu ditanya Allah Subhanahu wa taala, naik, Allah tanya malaikat tadi, sedang ia mengetahui hal mereka. Allah tahu apa yang kita buat ni kan. Tak patut tak tanya malaikat kan, Allah tahu kan. Sedangkan Allah tahu, tapi nak ceritakan kepada kita ni tentang tugas malaikat tu kan. Tugas malaikat itu, ya. Kalau Allah tak tanya malaikat pun Allah tahu apa yang kita buat ni kan. Bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Jadi Allah tanya malaikat, kamu tinggal dia tu, bagaimana keadaan hamba-Ku? Dia kata. Malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. Kan? Sedang mengerjakan sembahyang. Kalau kita katakan pagi, ya, subuh lah, sembahyang subuh lah kan. Mengerjakan sembahyang. Dan kami datang kepada mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang juga. Dan bila kami datang pun, ya, kami tinggalkan mereka tengah sembahyang. Waktu dia naik waktu subuh lah kan. Hak yang turun pun begitu juga, dia naik waktu subuh, dia turun waktu subuh, tengok orang tengah sembahyang. Bila dia naik balik waktu maghrib nanti ataupun waktu asar nanti kan, waktu asar ini dia naik turun balik itu keadaannya, maka dia tengok pun dalam orang yang sembahyang, ya. Sebab tu dia kata sembahyang subuh dengan sembahyang asar ni sembahyang yang baik kualitinya lah, maksudnya kan. Sebab dia kata sembahyang waktu yang tak panas, waktu yang sejuk. Pagi tu waktu sejuk, petang tu walaupun panas tapi dah mula nak sejuk. Saya tak tahu apa nama sembahyang tu, lupa dah kan. Ini patut kita jangan, sebab ketika ini malaikat sedang naik turun kan. Dia akan tanya kita. Kemudian dalam hadis ini juga dikatakan, Rasulullah SAW menyatakan bahawa bagi tiap-tiap seorang malaikat ada yang ditugaskan memerhati amal-amalnya, amal yang dikerjakan pada siang hari ataupun pada malam hari. Ada malaikat yang memperhatikan demikian pula amal-amal yang dikerjakan pada malam hari. Ya, maksudnya kita kerja sembahyang maghrib, sembahyang isyak ni ada yang memerhatikan. Di kedua-dua puak malaikat ni dia kata naik turun silih berganti yang macam kita sebutkan tadi, ya. Jadi bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan keadaan hamba-hambanya yang dalam keadaan sentiasa solat, ya. Solat ketika malaikat tu, ketika malaikat yang begitu, hamba-Ku dalam keadaan solat kan. Itu. Jadi berbangga-bangga macamlah kita duduk dalam majlis ilmu ini. Jadi ilmu ni ada malaikat yang memerhatinya. Kemudian malaikat ni dia naik nanti mungkin waktu subuh nanti dia naik balik kan. Ketika itu ditanya, hamba-Ku ni duduk buat apa kan. Kita tadi tengok kuliah maghrib, kuliah maghrib kita katakan, atau kuliah maghrib kita katakan. Jadi maka Allah kata kepada malaikat itu, ya, tengok hamba-hamba-Ku, dia bangga dengan mereka yang duduk dalam majlis yang sentiasa ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga-bangga, ya. Kemudian dia kata kepada malaikat tu, bagi tahu kepada hamba-hamba-Ku ini bahawa aku maafkan mereka kan. Aku bagi rahmat kepada mereka, kemudian aku maafkan mereka. Jadi di sana ada 3 benda lah. Satu, rahmat Allah bagi. Yang kedua iaitu Allah rasa bangga, rasa seronok. Allah redha dengan apa yang dibuat oleh hamba-Nya itu, ya. Dia suka kan.
terhibur, kita katakan begitu. Dan lepas itu bukan hanya setakat itu saja, yang ketiga maksudnya kalau ada dosa-dosa yang hamba aku yang keadaan begitu tu, ibadatnya kepada aku, ya, taatnya kepada aku, maka aku akan ampunkan dosanya ya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa dalam kitab ni juga, mungkin hadis yang akhir di belakang-belakang kita akan jumpa tentang kisah majlis-majlis yang dikatakan dalam bentuk ilmu ini, maknanya dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata kita solat berjemaah tu dapat pahala, duduk dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Kita duduk baca Quran nanti selepas sembahyang nanti baca surah Al-Mulk pun kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Jadi saya berhenti sekat itu sampai hadis yang ke-20 insya-Allah. Minta maaf tadi saya tak sebut sebelum itu muka surat yang kita belajar pada hari ini, ya, iaitu kalau nak rujuk balik iaitu muka surat 223, 221 ya sampai 224. Itu surat yang kita baca ini, ya. Mungkin ada yang ikut online, kita katakan yang tak sempat, ya. Jadi kitab yang kita baca ni kan. Baik, ya. Jadi itulah pada malam ni cerita tentang malaikat dengan manusia, ya, yang menjadi rukun iman kepada kita untuk mempercayai tentang kejadian malaikat ini, ya. Jadi tentang tugas-tugas malaikat ini untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya iaitu supaya kita sentiasa diawasi. Kita ni kalau diawasi, kan, dijaga, diperhatikan, jadi kita takutlah nak buat sesuatu yang di luar ataupun yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bawa kereta pun, kalau tengok 90 ditulis kat situ, kita buat 100, kita rasa ni kalau ada polis tengok ni kita rasa takutlah nak melanggar peraturan itu, kan, ni polis tengok ni, kan, begitu kan, ataupun ada pasang apa macam-macam lah kamera dan sebagainya, kan. Jadi kita takut, jadi sebagai keselamatan kepada kita dari sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu untuk kita nak melakukan sesuatu. Jadi bila kita percaya kepada malaikat tu, maksudnya yang itu kita kena masukkan dalam diri kita, kan. Jadi dalam untuk menambahkan lagi keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelakkan diri kita daripada mungkin lalai, lupa dan sebagainya, boleh menyebabkan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maksudnya kalau kita beriman dengan perkara-perkara ini, maka kita akan terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara maksiat. Betul, ada terjemahan hadis mengatakan kalau seseorang tu nak melakukan katakan maksiat, dia nak buatkan satu, dia nak mencuri, kita katakan, ya, tapi bila dia ni ketika itu dia beriman, ya, dia ingat, kan, dia beriman, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tak jadi nak mencuri, kan. Itu juga soal-soal yang lain lah, kan, gitu. Ini kelebihan kita orang Islam, wajib kita percaya kepada para malaikat ini. Jadi saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang berikutnya. InsyaAllah hadis yang berikutnya tu hadis yang ke-21 nanti kita akan sambung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Oh